Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 5 Januari 2024. Kita ke berita utama. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS akan memanggil penganjur zikir menari di salah sebuah daerah di Selangor seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Syazihan Ahmad berkata penganjur tersebut akan dipanggil Isnin depan bagi mendapat penjelasan berhubung aktiviti berkenaan, seterusnya menyiasat sama ada pelaksanaannya mempunyai elemen atau amalan yang bertentangan dengan syarak. Terdahulu tular video di laman sosial berdurasi 23 dan 33 saat memaparkan aksi sekumpulan orang ramai yang berzikir dan berselawat seperti menari ala-ala Boria. Muhammad Syazihan menegaskan pihaknya memandang serius perkara tersebut khususnya jika ia boleh menimbulkan fitnah kepada agama. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai agar mendapatkan rujukan terlebih dahulu daripada pihak berkuasa agama berkaitan hal ehwal Islam di Selangor. Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DPKL sekali lagi membuat serbuan di beberapa lokasi di ibu negara dalam mengambil tindakan ke atas peniaga dan penjajah warga asing semalam. Operasi khas Parlimen Bukit Bintang di Jalan Silang, Jalan Petaling dan Masjid India diketuai oleh pengarah Jabatan Penguatkuasaan DPKL Nur Azman Mahlin bersama 300 pegawai dan anggotanya. DPKL dalam satu kenyataan berkata tindakan khas ini membabitkan pemeriksaan 110 aktiviti ke atas peniaga dan penjajah warga asing. Dalam pada itu, DPKL juga turut mengesan pelbagai kesalahan antaranya premis operasi tanpa lesen, menggajikan warga asing, struktur sambungan dan halangan tempat awam. Sementara itu, kesemua barangan dan peralatan yang disita dipindahkan ke setersitan DPKL, Jalan Lombong, Tamban Mi, Harja Ceras dan depo kenderaan ditunda di Jalan Pahang untuk rekod penyimpanan sementara dan dokumentasi. Pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak disyaki membayar 1.15 juta ringgit kepada Trump International Hotel antara 2017 dan 2020. Jawatan Kuasa Pengawasan Parlimen Amerika Syarikat menerusi laporan dengan 156 muka surat itu sekaligus mendedahkan penyalahgunaan jawatan bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan mendapat keuntungan daripada sewa dan penginapan di hartananya. Terdahulu, Trump menerima kunjungan rasmi Najib pada September 2017 semasa Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat sedang giat menyiasat Najib berkenaan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Laporan itu menyatakan bayaran tersebut dibuat semasa penginapan Najib dan pegawai-pegawai beliau dari 7 hingga 15 September 2017 dan Najib menginap di suite Presiden Hotel tersebut yang ditetapkan pada kadar $10,000 setiap malam dengan jumlah bayaran RM206,966 selama 4 hari penginapannya. Terdapat juga tambahan bayaran sebanyak RM3,487.50 untuk bilik persalinan dan RM6,975 untuk jurulatih peribadi dan ribuan dolar lagi untuk perkhidmatan penyaji makanan. Menerusi laporan yang sama, Pusat Strategik dan Hubungan Antarabangsa menyatakan lawatan Najib itu bertujuan mengukuhkan namanya menjelang pilihan raya Ogos 2018 sebagai antara pemimpin penting Asia Tenggara. Tak apalah, jaga kesihatan. Demikian saranan ringkas Perdana Menteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung kenyataannya tentang penyusunan langkah politik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri sebelum ini. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai isu tersebut dan terus beredar untuk menghadiri ke program seterusnya selepas merasmikan wacana strategi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT di Dewan Tun Dr. Ismail Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur hari ini. Tun Mahathir menerusi hantaran laman X hari ini berkata, ramai masih ingat langkah 16 September 2008 untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang dan langkah Kajang bagi menukar Menteri Besar Selangor. Kenyataan Tun Mahathir mengenai gerakan untuk menjatuhkan kerajaan ini susulan kontroversi isu langkah Dubai sekaligus bekas Perdana Menteri itu menafikan terlibat dengan gerakan tersebut. Langkah 16 September merujuk kepada usaha Anwar yang dilaporkan memujuk beberapa ahli Parlimen Barisan Nasional untuk menggulingkan Perdana Menteri ketika itu Tun Abdullah Ahmad Badawi untuk menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Usaha itu bagaimanapun gagal selepas cadangan Anwar memanggil sidang tergempar Dewan Rakyat ditolak Abdullah.
Langkah Kajang pula bermula pada Januari 2014 apabila seorang wakil rakyat PKR meletak jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kajang bagi memberi laluan kepada Anwar dilantik sebagai Menteri Besar Selangor menggantikan Abdul Khalid Ibrahim. Bagaimanapun Anwar didapati bersalah oleh mahkamah dan akhirnya isterinya Dr. Wan Azizah Wan Ismail bertanding di Kajang. Anda mesti biasa mendengar runggutan sebegini. They always talk about upgrading. What is with a year? What have they actually done? Tanggapan yang salah mungkin menimbulkan rasa tidak senang. Namun, pemahaman membawa pencerahan. Seperti program Fly Siswa, lebih 50,000 pelajar menerima RM300 untuk penerbangan pulang ke kampung halaman atau subsidi untuk menetapkan harga maksimum tiket penerbangan pada musim perayaan. Tiada yang lebih bermakna apabila keluarga bersatu. Your father's calling. Hey, can you see it? I'm about to board the ferry to Georgetown. Born you in Ipoh? How did you end up in Penang? Betul. Kini anda boleh ke Pulau Pinang dari Ipoh dengan Komite Utara. Satu persatu permintaan anda kami tunaikan. Kami juga menambah lebih banyak kereta api dari Kedah dan feri-feri baharu di Pulau Pinang kerana anda bermakna buat kami. Okay, I'm going shopping with Nana. Bye, Dad. Nana wants to bring me jalan-jalan, but still need to take a train. When are you going to buy a car for her? We can visit many malls with an unlimited pass without worrying about traffic jam. I often hear a lot of problems about the LRT. Kami mendengar kegusaran anda. Tak perlu risau. Barisan Jurutera Rapid telah melipat gandakan usaha mereka. Kekerapan LRT juga ditambah baik kepada 3 minit pada waktu puncak. Perkhidmatan bertambah mutu. Penjimatan PAS Mai 50 berterusan. Ini hanyalah permulaan. Banyak lagi yang kami akan laksanakan. Yang pasti kami akan terus berkhidmat untuk anda. Pembangkang disaran supaya tidak lagi melakukan sebarang langkah politik, sebaliknya mengambil iktibar daripada pengalaman pertukaran 3 Perdana Menteri pada pasca pilihan raya umum ke-14 PRU 14 lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pertukaran 3 Perdana Menteri dalam tempoh 1 penggal dilihat memberi kesan bukan sahaja kepada negara tetapi rakyat. Beliau berkata tindakan itu bukan sahaja membuang masa rakyat, sebaliknya mengalih perhatian rakyat untuk mendapat manfaat daripada kerajaan madani selain itu meminta semua pihak agar memberi tumpuan bersama membangunkan negara, mengurangkan kadar pengangguran dan mewujudkan peluang pekerjaan. Sebelum ini tular di media sosial mengenai tarikh pertukaran kerajaan selepas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mengesahkan wujud rancangan di pihak Perikatan Nasional PN untuk menumbangkan kerajaan persekutuan menerusi proses demokrasi berdasarkan perlembagaan persekutuan. Selepas hampir seminggu bertarung nyawa pelawak yang juga anggota kumpulan senario, Hamdan Ramli 55 tahun disahkan meninggal dunia sekitar 12.50 tengah hari di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru Johor hari ini. Perkara itu disahkan anak bongsu Allahyarham Nur Natasha Umairah 20 tahun menerusi mesej yang tular dalam aplikasi WhatsApp hari ini. Pada 31 Disember lalu, Hamdan atau nama sebenarnya Ahmad Hamdan Muhammad Ramli terpaksa ditidurkan di HSA Johor Bahru selepas disahkan mengalami jangkitan kuman dalam darah. Doktor turut memaklumkan Hamdan mengalami pelbagai komplikasi antaranya jantung lemah dan paru-paru berair. Allahyarham meninggalkan seorang balu Nur Hamalini Ahmed 53 tahun dan 4 orang cahaya mata. Berita luar negara, kumpulan militan Daesh mengaku bertanggungjawab ke atas 2 letupan di Iran yang mengorbankan hampir 100 orang pada upacara peringatan kepada Jeneral Panglima Qasim Soleimani. Dalam satu kenyataan yang disiarkan di saluran Telegram sekutunya, kumpulan itu berkata 2 anggota Daesh menutupkan bahan letupan yang diletakkan di tali pinggang di khalayak umum yang sedang berkumpul di tanah perkuburan di Bandar Kerman ketika menyambut ulang tahun ke-4 kematian Qasim Rabu lalu.
Di Washington pula, jurucakap White House John Kirby memberitahu Amerika Syarikat tidak meragui dakwaan Daesh bahawa mereka bertanggungjawab terhadap serangan itu. Sementara itu, Naib Presiden pertama Iran Muhammad Mokhbar berkata, letupan berkembar itu turut mencederakan 284 orang termasuk wanita dan kanak-kanak. Kajian yang dilakukan oleh sebuah syarikat di Belanda telah menyenaraikan kos yang diperlukan untuk seseorang bersara di beberapa buah negara di seluruh dunia. Menurut syarikat pengurusan insurans, pensyen dan aset, Aegon telah menganalisis data kos sara hidup daripada laman Nombio untuk mengira kos persaraan di beberapa negara berbeza. Negara paling mahal untuk bersara ialah Singapura, di mana seseorang memerlukan 4.19 juta ringgit untuk hidup selesa, dan beberapa negara paling mahal untuk bersara termasuklah Switzerland, Amerika Syarikat, Luxembourg, Denmark, Emirat Arab Bersatu dan Kanada. Kos untuk bersara di Malaysia pula adalah semek 1 juta ringgit, manakala Pakistan menjadi negara paling murah di dunia, iaitu sekitar RM553,536 sahaja. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, sektor agri komoditi negara dijangka menyumbang sekitar 80 bilion ringgit tahun lalu atau 5% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK biarpun berdepan cabaran global. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata nilai ekspor bagi sektor itu pula dijangka mencecah 155 bilion ringgit atau 11% daripada keseluruhan pendapatan ekspor negara. Beliau berkata tabung kewangan antarabangsa IMF juga mengunjurkan pertumbuhan global berkembang sebanyak 3% pada 2023 dan 2.9% pada 2024 susulan pemulihan global pasca pandemik, ketegangan geopolitik dan kenaikan kadar faedah oleh beberapa negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Perdagangan dan Komoditi di Putrajaya semalam. Pemaju Perumahan LBS Bina Group Berhad menjangkakan 2024 lebih positif dengan sasaran jualan hartanah sebanyak 1.8 bilion ringgit lebih tinggi daripada 1.7 bilion ringgit yang dicapai pada tahun lalu. Pengerusi eksekutifnya Tan Sri Insinyur Dr. Lim Hock San berkata jualan 2023 rendah daripada sasaran 2 bilion ringgit disebabkan penangguhan 3 projek utama iaitu Pangsapuri Perkhidmatan Bayu Hills di Genting Highlands, Centrum Iris di Cameron Highlands dan Sky Ria di Puchong. Katanya ketiga-tiga projek ini lewat mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa setelah perlu melalui syarat-syarat yang lebih ketat kerana terletak di kawasan tinggi. Pada masa sama, LBS optimis mampu mencapai sasaran tahun ini dengan jangkaan pertumbuhan ekonomi sekitar 4.5 hingga 5.5%. Manakala kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif untuk merancangkan ekonomi termasuk pengecualian visa pelancong bagi warga China dan India. Katanya setakat 31 Disember lalu, LBS memiliki 1.18 bilion ringgit hartanah yang tersedia untuk dijual ditambah jangkaan pelancaran bernilai 2.33 bilion ringgit tahun ini menjadikan nilai hartanah tersedia untuk dijual berjumlah 3.51 bilion ringgit. Berita sukan, ganjaran hampir 1 juta ringgit bakal diraih skuad bola sepak kebangsaan susulan penyertaan Harimau Malaya dalam pusingan akhir Piala Asia 2023 di Qatar yang bakal bermula 12 Januari ini. Skuad kenalan Kim Pan-gong yang mara ke pusingan akhir secara merit selepas 43 tahun akan menerima ganjaran hampir 1 juta ringgit atau mampu membawa pulang jumlah yang lebih tinggi sekiranya berjaya mara lebih jauh dalam kejohanan itu. Dalam pada itu, pasukan yang menjuarai Piala Asia 2023 akan menerima 23 juta ringgit, manakala naib juara pula bakal meraih hampir 14 juta ringgit. Harimau Malaya yang kali terakhir layak secara merit pada 1980 diundi dalam kumpulan E bersama juara 2 kali Korea Selatan, Bahrain dan Jordan.
Skuad Colonel Kim Panggon akan membuka kempen Piala Asia berdepan Jordan pada awal pagi waktu Malaysia 16 Januari ini sebelum menentang Bahrain pada 20 Januari dan Korea Selatan 25 Januari. Penyerang skuad bawah 23 tahun kebangsaan Luqman Hakim Samsudin akan terus merantau di luar negara apabila dikabarkan akan menandatangani kontrak pinjaman selama setahun bersama kelab Division 3 Jepun dari KV Kortrijk. Difahamkan kontrak pinjaman kelab baharu pemain tersebut yang akan bermula pada Januari hingga Disember 2024 itu tidak didedahkan lagi. Sementara itu, terdapat beberapa kelab Liga Division 2 dan 3 Jepun menunjukkan minat terhadap penyerang sensasi itu, namun Luqman memilih untuk bersama kelab Liga Division 3 Jepun sebagai peluang untuk permulaan baharu dan peningkatan masa bermain. Perpindahan ini merupakan peluang Luqman Hakim untuk mendapatkan kembali prestasi terbaiknya sambil mengutip pengalaman berguna beraksi dalam liga di luar negara. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Sabtu 6 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan apa ratusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevlin Majil. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.